Jahar artinya bila kita tengah semasa membaca Al-Quran, bila nemu huruf-hurufnya disebut nyaring. Bukan kuat, bukan perlahan. Kuat nyaring aja. Kenapa baca nyaring? Tanya lagi diri, kena jaring. Mungkin ada sebab. Kena si boleh perlahan. Kena si boleh kuat gila. Kena. Jawapannya ialah kita memadai baca nyaring sekira-kira nafas kita tertahan. Sekira-kira nafas tertahan. Kerana kita hidupnya ada nafas. Keluar masuk nafas kita. Kita ni bernafas. Bernafas itu bukan masa kita berkelakar. Itu nafas masa membaca Quran pun nafas keluar. Masa kita berlaku pun keluar nafas. Masuk melalui mulut. Nah, kena kita bernafas. Kita hidup nafas lah. Kalau mati kan nafas lagi. Okey, boleh faham tak? Ya. Nak padah. Jelas pada tepus hati. Belajar dengan saya. Faham tak pernah. Ya baru nak bagi kefahaman. Belum praktikal lagi. Okey, teman. Jadi hanya nyaring sekadar kita cari rasa semasa nyebut huruf jahar tadi nafas tertahan. Kita pun cari rasa nafas tertahan. Ditahan. Contoh huruf waw dengan mim. Waw katakan beri atas, mim beri atas. Wa hanya tinggal tu wa. Ma. Nafas kita rasanya bila kita sebut ma tu tertahan ke terlepas? Ma. Terlepas ke tertahan? Tertahan kerana nyaring. Tapi kalau ma ada tak keluar nafas ada, tapi mim ni tak boleh dibaca perlahan macam tu. Dia tak betul. Mesti dibaca nafas tertahan, bukan terlepas. Kita tengok buku hijau muka surat 18 bawah sekali. 18 ke 19. Ada di sini. Kalau saya mengajar tu selia sebenar tu Idgham dengung semua kita dah pandai dah. Kita sekarang nak menghalus bacaan. Ya, jangan. Manakala hamas pula atau disebut hams. Hams ni artinya sembunyi. Pada bahasa sembunyi. Ham tu bahasa Arab, terjemah dalam bahasa Melayu sembunyi, tapuk. Tidak. Dalam bahasa Sarawak tapuk. Okey. Apa yang tapuk? Kita mesti otak kita berfikir bila belajar apa tapuk. Yang mesti otak kita berjalan aktif, kreatif. Yang ditapuk ialah suara. Bila kita lihat huruf-huruf hams, suara kita sebut perlahan. Perlahan itu artinya kedengaran sikit aja, seolah-olah macam betul. Macam ditapuk suara dia, maksudnya. Artinya pengertian hams itu pada bahasa dan mengikut hukum tajwid ada kaitan, ada kesinambungan. Okey. Itu dia. Kenapa kita perlu baca perlahan dan lembut sampai si macam kedengaran macam berkapuk suara dia, tapi masih berbunyi. Kenapa perlu kita perlahan? Kerana bila kita sebut, kita mau nafas kita terlepas. Kalau kita baca nyaring, dia akan jadi hamas. Sedangkan huruf-huruf hamas mesti baca hamas, tak boleh baca jahar. Huruf jahar tak boleh baca hamas. Jadi bila kita baca Quran huruf
nafas tertahan. Bila menemu huruf hamas, baca perlahan sekira-kira nafas terlepas. Itu sebabnya hamas lawannya jahar, jahar lawannya hamas. Okey, ada takrifan. Ada soalan mengenai uraian pengertian hamas dan jahar. Ada soalan? Dipaham tak? Dan ingat, kalau kita ingat kita tak lancar, kita tak lancar. Okay. Apa dia huruf-huruf hams? Hanya mau tahu dan ingat apa huruf. Kalau kita tak ingat nanti kita membaca huruf jahar, kita baca hamas. Tak salah. Nah, hamas tu nama hurufnya baca hams. Macam ini hamasnya, betul tak dia? Huruf hamas ini senang saja kalau disambung-sambung, ya, bahasahu, hamzah, ada tak? Sahsun, shin besar, ha kering, swat. Sebab tujuh hurufnya, kemudian sakat, shin kecil, ha kecil, tak, sakat. 3. Jumlahnya 10, dia ada huruf hamas. Yang lain 18 huruf jahar. Yang huruf Quran kan 28. Tolak dengan jahar 10 tinggal 18 itulah huruf jahar. Bila kita ingat huruf hamas, ingat huruf jahar. Kita kalau boleh ingat huruf hamas saja. Bila kita ingat hamas, selain daripada hamas itu semua huruf jahar. Yang ada caranya. Tapi kalau kita menghafal huruf jahar 18 ko jahar, baguslah. Tapi bila kita ada kemahiran, kalau kita tak payah menghafal huruf-huruf jahar hamas, dengan sendirinya kita faham. Bila kita baca, dapat beza. Oh tu huruf jahar, oh tu huruf hamas, tu huruf hamas, tu huruf jahar. Kita dengan sendiri tahu. Kalau kita dah mahir, kita dah belajar lama, pandai. Dan saya dalam itu semua. Itu lihat orang dari guru. Ilmu kita sudah semua kebanyakan di dalam alat. Kelebihan dari guru tu, kelebihan dia tu. Kalau guru matematik pun mengajar teknik, fisik, kimia, guru semua dalam tu. Kalau dah mengajar 10 tahun memang dalam tu semua. Ini kelebihan jadi guru, ilmu semua dalam tu. Baik. Okey, tidak mengapa. Jadi, ya, tengok saya bagi contoh. Alhamdulillah. Ya. Alif jahar, ain jahar. Jadi bila kita baca auzubillah, alif di atas ada a. Ya jarinya a, au. Jadi nafas sederhana. Tapi kalau buat simpan dulu hurufnya. Itu sebabnya kalau orang baca terlalu perlahan, barangkali jadi huruf hamas semua dibacanya. Kalau dia baca kuat, semuanya huruf jahar. Sedangkan itu ada huruf hamas. Apa macam? Dah. Sebenarnya kita hari-hari baca Quran, memang tidak cara langsung kita ada menggunakan sifat hamas, ada guna sifat jahar langsung. Cuma kita sedar. Kecuali kalau baca macam ni, auzubillahi minasyaitanir rajim, semua jahar, hamas ada. Sedangkan auzubillah ada sebahagiannya huruf hamas. Betul sih. Si betul lah. Belum faham cara kita bila mengampu salah ni belum faham. Senang je nak menyesat anak murid faham si faham. Bila nyampu salah tu belum faham lah tu. Kalau nyampu betul macam ustaz pada dia faham. Apa baca? Yes. Ya, jadi tengok. Alif, ain, hanya mesti jahar. Bila kita kata a, kita cari nafas kita dan tahan. Ain jahar je. Nah, salah je. Zu, hamas. Huruf hamas, zal, huruf hamas tengok dalam buku tajwid. Huruf zal. Jadi huruf zal itu perlahan. Ada angin keluar tak? Ada angin keluar tak? Kita pun tinggi kasar. Kita pun ada angin. Jadi
Ada mungkin baca. Pasal nak kebaca, jahat hamam. Tapi kalau auzu ni ada salah baca. Dia baca zu tu aku hamam dia baca jahat. Salah lah. Dia jadi zai, bukan jadi zal. Ini punya. Ya dah. Bi ba. Kalau jahat bi la jahat. Auzubillah hi ada dah. Kemas. Slogan nampak cari kasar. Perhatikan. Lepas tu kita nak kawal sebutan hatu supaya jadi hamas. Nampak terlepas. Ya maksud saya amin minas jahat minas asin hamas minas ada angin tak minas. Kita kalau sebut kuat jahat minas angin tertahan ke terlepas? Tertahan, betul lah. Awak cakap. Susah juga baca tadbir tu. Mungkin tahun 80-an, 70-an saya ada guru yang pandai. Sebab guru mungkin ada jalan. Jadi kadang-kadang anak murid ini selalu sampai ke tua tu. Tapi kalau kita sedar ada orang belajar tadbir cepat dulu berarti lagi. Tidak menurut saya. A'udzubillahi minash. Kan ambil apa? Minasyaitan. Jadi tebal. Syaitan. Jadi mana? Tak huruf jahat. Syaitan. Anu jahat lagi. Syaitan. Allah jahat. Rajim. Najim dengan huruf mim adalah jahat. Jadi huruf hamas berapa dia? Huruf zal, shin, jahat. Yang lain pun jahat. Okey, bismillah jemaah. Ba huruf apa? Huruf jahat. Baca jadi bi. Kalanya menyangkut sin pun tetap juga tak berubah sebutan ba itu kepada jahat. Tapi sin mati jadi hamas. Dan bi ba tu jahat, sin tu matikan, oleh ba mati hamas. Bi Abraham pasal nak jaga selepas nampak. Tapi kalau bis salah lah. Kerana sin tu dibaca dengan jahat, sedangkan jahat hamzi. Ya maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hafdas. Perlahan benar, lemah sebutan. Sebutannya perlahan, tapi dia punya pedas menyaringkan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita percaya, kita dan dengar kali baca. Kalau boleh kali Arab dan boleh Melayu. Kurang kali daripada orang Arab. Ya, maksudnya tapi yang pasti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ada kasih no. Ada tu hidup disebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan pedas berbawah itu pelan. Itu hamas kan? Kita tahu hamas begini, hamas. Kita kata jamas. Sama juga ayat yang kita baca tengok. Alif jahar, nun satu, nun jahar, lam jahar, zal hamas. Tengok hamas zi tak ada angin ya. Jadi innal
jihad. Boleh kuat tak? Innallah. Dah kita hamaskan. Na jahar, la jahar, ya jahar, ju jahar, na jahar, lam jahar, qaf jahar, ana jahar. Jadi sikit aja. Jadi cara bacanya tu, cuba kita dengar perbezaan huruf-huruf yang saya baca dalam ayat ni, sebutan jahar dengan hamas. Dengar tak? Walaupun sikit. Nah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Awak dah. Boleh? Memang boleh. Dia tengok sebetulnya. Liqa'ana wa radu bil apa dah? Haya. Dunia semua jahat. Jadi daripada liqa'ana tu sampai dunia sikit je. Apa dah? Haya. Kita saya baca. Wa radu bil Buat tadi jahat dah. Saya ngok kita berbentuk bau kacak bacaan. Lampu pula pandai taranum. Ya Allah tambah kacak lagi. Nampak tak? Ya maksud saya. Kemudian dunia waqo ma'an sudah di itu ada berhamas. Kita ayat tu tu saya baca. Begini kita nak wakafkan hatu hamas ni jadi bunyinya. Kalau hamas tu diwakafkan huruf terakhirnya macam dunia wa ma'an mubiha. Kan tapi biha jadi jahat. Sedangkan hatu huruf hamas hamaslah. Ya maksud saya. Kan? Saya ulang semula. Saya ulang daripada wala Tuhan. Walabu bil hayati dunya wa qama'an nubiha. Kata dah. Batu jahat lah. Boleh. Tapi hatu. Ya kaedahnya. Kita membaca dua sifat jahat. Walazi dewa. Waw jahar, alam jahar, zal, hamas, na nun, hum, hadadat tu hum, hu tu. Hamas, an, yatina, gha, apa, fa hamas. Ada angin, fi. Perhatian saya baca. Wallazi
disatukan, kacak benar-benar suara. Nah, apa macam? Iya, kalau orang muda-muda pandai boleh bertanding setiap tahun nak mengepung jadi Tuhan. Bahagian kecil kan, Tuhan negeri kan. Ya lah itu caranya. Walaupun saya bukan qari, tapi saya belajar tajwid tu, ya. Pasal tajwid ni kita guna belajar tajwid supaya bacaan kita baik betul. Ya maksudnya. Jadi orang qari tu bacaannya betul, tak sebut qari lah. Tahu tak? Ya. Cuma qari tu syarat yang lain suara kaca. Macam kita ni qari juga. Kita ni tak qari tapi baca tajwid betul, tapi suara mantap. Ni dia qari suara mantap ataupun suara biasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau suara qari macam orang berlagu lah, Jamal Abdillah suaranya kaca kantumnya kaca bokor. Ya, Jamal Abdillah. Tapi bila kita menyanyi lagu Jamal Abdillah ni mesti dapat suara lah. Suaranya kata